celah kehidupan bersama dengan BH Petrol. Jadi tahun ini saya difahamkan ada 20 episod. Apa yang menarik? Kita saksikan dahulu. Keadaan tengok kaki mana kena pijak tu hancur lah. Cepat-cepat kita pun buat mesej hantar dekat brigade ataupun division. But I still can stay alive. Thank you sir, thank you sir. Ikuti kisah mereka menerusi di celah-celah kehidupan bersama BH Petrol pada Ramadan ini di TV1. Jadi 20 episod akan ditayangkan. Episod pertama pada 1 April 2023. Ini merupakan program tanggungjawab sosial korporat BH Petrol yang memberikan sumbangan bagi memberi penghargaan kepada veteran Angkatan Tentera yang tidak berpencen. Jadi untuk kita nak korek lagi apakah yang menarik untuk musim pada kali ini, tahun yang ke-13, saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, kita ada Insinyur Azizul Azili Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif BH Petrol, dan juga kita ada Major General Bersara Datuk Muhammad Arifin Abdullah, Penasihat BH Petrol. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia dan juga selamat berpuasa. Baiklah, kita mulakan dengan Tuan Azizul dahulu. Di celah-celah kehidupan bersama dengan BH Petrol, dah masuk tahun yang ke-13 ini. Apa yang ingin disampaikan melalui program pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ingin berterima kasih kepada kru penerbitkan Selamat Pagi Malaysia, juga pada kru di celah-celah kehidupan yang telah bersama kita selama 13 tahun. Dan program ni saya tengok memang ada ramai orang kata pengikut atau follower. Program ni kita telah jalankan selama 13 tahun, dan ini merupakan tanggungjawab sosial syarikat dalam membantu veteran, khususnya veteran tak berpencen. Jadi memang keprihatinan kita kepada veteran ni sebagai anak syarikat tu memang ada di situ. Dan seperti kata, sumbangan ini khususnya kepada orang tak berpencen, dan kita mengharapkan keuntungan syarikat ni. Yang apa yang kita nak sebenarnya lah lebih ramai orang menonton, lebih ramai orang membantu jenama kami, dan supaya kita dapat meneruskan lagi program ini dari semasa ke semasa. Pandangan Datuk, bagaimana program sebegini mampu memberi dapat memotivasikan veteran ATM dalam meneruskan kehidupan mereka, Datuk? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Encik Ridwan, saya ni baru saja dilantik sebagai penasihat kanan pada syarikat BHP selepas saya tamat sebagai board director lah, lembaga pengarah selama 3 tahun. Jadi semasa saya dalam BHP ni, saya difahamkan bahawasanya core bisnes utama syarikat ini ialah membekal minyak di stesen retail BHP dan juga stesen ATM di kamp tentera. So, namun begitu, di sebalik core bisnes tersebut, syarikat juga mengadakan tanggungjawab social responsibility, iaitu mengadakan program di celah-celah kehidupan begini. Yang mana saya ni sebagai seorang veteran ni amat menghargailah. Walaupun ianya sebagai tugas sampingan, tetapi ianya merupakan satu usaha yang amat murni, Encik Ridwan, a very noble responsibility lah. Kerana mereka ini, kerana BHP syarikat ini memberi keutamaan, membantu warga-warga veteran yang telah tamat perkhidmatan tanpa pencen. Jadi mereka mengharungi mereka dengan mereka menghadapi kesulitan, terutamanya bagi mereka-mereka yang telah cedera dalam kurang upaya, seperti, dan juga termasuk jugalah kepada balu-balu yang mana suami telah meninggalkan, dan mereka ini mempunyai anak-anak yang masih belajar. Jadi mereka mesti jugalah terpaksalah bekerja untuk menjaga, untuk membesarkan anak mereka dalam pendidikan. Dan begitu juga bagi mereka-mereka yang ingin masuk dalam perniagaan. Saya bagi contoh Encik Ridwan, iaitu contoh saya ada di sini gambar. Sebab apa? Bila kita tengok di dalam program-program ini, kita tidak mendapat hasil dia. Apakah hasil telah BHP laksanakan? Contohnya,
kita kan ada, kalau boleh zoom tengok di sini, kita identifikan iaitu rumah yang teruk, yang uzur, yang mana mereka terpaksa hidup dalam selepas mereka bertugas. Jadi bila ni, jadi di sinilah, inilah dia yang mana inilah dia syarikat datang, BHP datang membantu. Iaitu yang ini adalah Babalu. Yang ini adalah syarikat anak syarikat LTAT iaitu UEC yang memberi bahan-bahan binaan. Dan ini adalah tentera kita yang mana daripada Kor Jurutera Tentera Darat yang pakar dalam pembinaan. Jadi bila mereka datang kemari dan membina rumah, ini dia hasil dia. Ini dia hasil. Yang mana rumah ni terselesa. Jadi kita faham bahawasanya kejayaan family adalah bermula daripada tempat tinggal, kan? Betul. Jadi dengan ada keselesaan begini, jadi itulah motivasikan mereka untuk terus bekerja dan bagi anak-anak mereka pula bila ada keistimewaan keselesaan begini, mereka akan motivasi untuk melanjut, untuk belajar lebih lagi. Belajar pun selesa. Ya, betul. Dengan rumah yang selesa lah. Cuma yalah, veteran ATM ini ramai. Tuan Azul, macam mana untuk memilih? Ada 20 episod dan pastinya 20 orang veteran yang terpilih dalam program pada kali ini. Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan luar, sebenarnya selama 13 episod ni kita dah telah membantu lebih kurang 400 veteran lah. Dalam pemilihan tersebut memang kita menghadapi agak banyak kesukaran sebab banyak juga permintaan daripada setiap negeri. Jadi melalui Persatuan Veteran Angkatan Tentera dan data-data ini kita dapat dan ditapis oleh Kementerian Pertahanan melalui Jabatan Hak Veteran. Khususnya PVATM, nama singkatan dia, dan Jeff ni banyak membantu kita dalam membuat penapisan tersebut. Di samping itu juga data-data tersebut juga kita dapat juga daripada orang setempat, kadang-kadang daripada surat khabar, dan tapisan ni semua kita melalui Jabatan Veteran sebelum kita memilih 20 responden untuk setiap musim. Okey. Datuk, apa pengalaman Datuk apabila turun ke Padang sendiri melihat veteran-veteran ini? Saya difahamkan ini veteran tidak berpencen, Datuk. Apa pengalaman Datuk? Ya, memanglah saya memanglah berpeluang untuk pergi ke tempat-tempat ke desa-desa melihat keadaan mereka, kan. So, jadi kita kongsi bersama, itulah BHP dalam program di celah-celah kehidupan ini. Kita menunjukkan menutarakan dalam tiap-tiap episod itu bagaimana keadaan mereka, kesusahan mereka dalam perkhidmatan tentera, demi untuk apa? Demi untuk menjaga negara kita, kan. Dan juga selepas mereka bersara, selepas mereka berhenti dari perkhidmatan tanpa pencen, mereka terpaksa juga menghadapi liku-liku kehidupan. Jadi saya harap dapatlah kita bersama-sama berkongsi bersama bagi penonton-penonton di luar sana supaya melihat sendiri bagaimana keadaan dalam program kita yang akan kita tunjukkan. Bagaimana Encik Tuan kata ni, iaitu mulai pada 1 April ini, mulai jam 6.05 petang ya. Kita akan tunjukkan episod-episod di mana tiap-tiap veteran tentera ini akan menceritakan bagaimanakah kepahitan mereka masa bertugas demi menjaga keselamatan negara untuk generasi baru kehidupan sekarang ini. Kalau kita tengok ini sedikit sedutannya, yang membaiki rumah, yang membina rumah itu daripada tentera. Ini dari tentera. Daripada tentera sendiri. Kerana kalau kita nak outsourcekan tugas kos untuk membina ni lebih mahal daripada bahan-bahan binaan. Dia mendapat correct. Sebab mereka membinakan ini juga dalam program Dewa Murni juga bagi mereka untuk menolong. Jadi baguslah. Bagi we don't spend much lah dari segi itu. Hasilnya amat memuaskan sekali. Mendapat sokongan penuh daripada pihak ATM sendirilah. Selaku pihak PH Petrol, apakah yang anda harapkan mengenai program ini yang sudah pun masuk tahun yang ke-13, dan kenapa program sebegini penting untuk kita siarkan di Kaca TV? Silakan Tuan Aziz. Begini, Jordan.
Saya memikirkan program ni sebenarnya banyak kita menceritakan isu membantu veteran. Dan kita tahu veteran ni banyak berjuang mempertahankan negara. Dan kita merasakan ada veteran-veteran yang tidak didendang. Jadi dalam hal ni itu yang kita nak menceritakan. Bukan kita nak menceritakan pasal kepayahan atau kesusahan mereka. Tapi kita lebih untuk memfokus apa bakti yang telah dibuat. Biar rakyat-rakyat luar sana tahu. Dan kita bantu balik. Dan bantuan yang saya minta ni sebenarnya lebihkan kepada semangat dan suntikan dalam membeli produk kita. Itu saja. Bukan kita minta sumbangan tabung untuk kesana kemari. Tapi lebih pada beli. Sebab setiap pembelian jenama dan produk ni ada sesen atau dua ni yang akan kita masukkan balik. Dan untuk kita meneruskan agenda membantu veteran kita ni. Kalau kita lihat di sini antara ni mengecat rumah, membina rumah, ada juga memberi produk-produk tadi kan? Ya. Apa lagi keperluan lain yang diberikan untuk veteran pada kali ini? Okey. Dalam masa kita buat episod ni, bila kita turun, kita memang bagi dana. Dana ni bukanlah dana ni untuk membantu dia hidup buat selama-lamanya, tapi dana ni lebih kepada pemangkin. Memangkin supaya beliau atau responden tersebut boleh memulakan perniagaan. Dan di samping itu juga program ni bila keluar di kaca TV, nombor akaun tersebut akan tertera di kaca TV. Dan permintaan kita bila kita tengok dalam bulan Ramadan, dan bulan Ramadan ni bulan yang paling afdal untuk kita memberi sumbangan. Dan sumbangan ni akan masuk terus ke akaun peserta atau responden. Jadi tambah nilai daripada apa yang kita beri itu akan banyak membantu bagaimana dia nak memulakan hidup daripada kepayahan beliau daripada B40 supaya dia boleh dapat melakukan perniagaan. Satu rancangan yang menarik saya kira setiap kali bulan puasa untuk kita tunggu-tunggu, lagi-lagi pada 6-5 minit saya kira itu prime time jugalah. Prime time juga. Kita dapat masuk, kalau segi rumah sambil masak dia sambil dengar-dengar ujung-ujung. Tapi sekarang mungkin rumah dah senang sikit, ada 2 TV orang di dapur pun ada TV. Ya. Datuk, apa harapan Datuk melihat program ini? Kita tahun depan akan menjadi penasihat lagi, Datuk kan? Betul. Saya merayulah kepada penonton di luar sana untuk turut membantu. Sebab yalah BHP pun kita terhad dari segi peruntukan untuk dalam program di segi ini kan, untuk CSR ini. Jadi kita sama-sama membantu, kita merayu kepada penonton di luar sana untuk sama-sama membantu. Tambahan pula sekarang ini dalam bulan puasa bukan? Bulan Ramadan, bulan Ramadan yang mubarak. So sama-samalah kita membantu untuk kepada mereka ini. Okey, itu dia antara yang menarik untuk kita kongsikan kepada anda semua, salah satu program di TV1 untuk bulan Ramadan ini yang mana bermula 1 April 2023. Program tanggungjawab sosial korporat BH Petrol yang memberikan sumbangan bagi memeta penghargaan kepada veteran Angkatan Tentera yang tidak berpencen, yang mana program ini sudah pun masuk program musim yang ke-13. Jadi jangan lupa saksikan di TV1. Kalau anda masih lagi di luar, boleh saja menontonnya melalui RTM Klik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Insinyur Azizul Azili Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif BH Petrol. Terima kasih kepada Major Jeneral Besara Datuk Muhammad Arifin Abdullah, Penasihat BH Petrol, kerana sudi bersama-sama kita untuk mempromosikan di celah-celah kehidupan bersama BH Petrol yang mana anda boleh saksikan di TV1 pada jam 6.05 petang bermula 1 April 2023 yang akan kita saksikan selama 20 episod bersama dengan 20 orang